Selamat sejahtera semua. Baik, untuk mata pelajaran Pendidikan Moral tahun 6, 19 Mei 2021, cikgu akan fokuskan pada unit 7, Sayangi Alam Sekitar, Hargai Kehidupan. Baik, SP kita pada hari ini 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 dan 7.1.4. Baik, semua SP itu pada akhir pembelajaran ini kamu akan dapat menyatakan cara menyayangi alam sekitar, menyatakan mengapa pentingnya kamu menyayangi alam sekitar, kamu dapat menceritakan perasaan apabila kamu menyayangi alam sekitar dan kamu dapat melaksanakan aktiviti menjaga alam sekitar. Baik, teruskan, kamu boleh rujuk buku teks ya. Kamu boleh baca buku teks sebelum tu, muka surat 59 hingga 60 untuk pembelajaran pada hari ini. Baik. Okey. Cikgu nak kamu lihat gambar-gambar yang cikgu akan tunjukkan ni. Okey, cantik kan pemandangan-pemandangan ni? Okey. Alam sekitar merupakan satu anugerah yang tidak ternilai yang Tuhan kurniakan kepada kita. Jadi, kita perlulah menghargainya. Kita perlulah menjaganya supaya alam sekitar ini kekal, cantik, bersih, nyaman dan selesa untuk kita diami. Kalaulah alam sekitar ini dah kotor, tentulah kita tak selesa ataupun tidak selamat untuk kita diami. Baik. Kita tengok bagaimana cara-cara kita hendak menjaga alam sekitar supaya sentiasa bersih, selamat, selesa, nyaman untuk kita diami. Okey. Di sini cikgu ada senaraikan cara-cara untuk kita menyayangi alam sekitar. Okey, ini adalah sebahagian cara. Sebenarnya ada banyak lagi cara untuk kita menyayangi alam sekitar kita. Okey, lihat. Okey. Yang pertama ialah tidak membuang sampah merata-rata. Ini adalah perkara asas. Okey, perkara mudah yang boleh kita lakukan. Setiap orang boleh lakukan. Kita tidak membuang sampah merata-rata. Pergi ke sekolah ataupun berada di rumah, berada di kawasan tempat awam. Jadi kita semaikan dalam diri kita, jangan buang sampah merata-rata. Buang sampah di tempat yang sepatutnya, iaitu dalam tong sampah. Jika tempat itu tiada tong sampah, kita bawa balik sampah itu dan buang bila kita terjumpa tong sampah. Yang kedua ialah tidak melakukan pemusnahan hutan. Ini penting ya, pemusnahan hutan, tumbuh-tumbuhan, flora ya. Jadi hutan ni amat penting pada kita kerana ia merupakan sumber oksigen, okey, yang membekalkan oksigen kepada kita. Jadi kalau kita musnahkan hutan ni banyak impak negatif atau kesan negatif yang boleh berlaku kepada kita, yang memberi kerugianlah kepada kita. Seterusnya ialah tidak mencemarkan sumber air. Okey. Ini adalah perkara penting juga, iaitu kita tidak mengotori sumber air. Apa itu sumber air? Sumber air seperti sungai, laut, air mata air, banyak lagi lah sumber-sumber air. Okey. Kawasan-kawasan tadahan air, kita tidak mencemarkannya dengan pembuangan sampah, pembuangan sisa toksik ataupun apa-apa yang aktiviti yang boleh mencemarkan air. Begitu juga dengan udara. Tidak melakukan pencemaran udara ataupun mengurangkan pencemaran udara sama ada daripada asap kilang, asap kenderaan ataupun asap pembakaran terbuka. Cara lain yang boleh kita lakukan ialah dengan mengamalkan kitar semula. Ini sangat berfaedah kepada kita. Selain kita dapat mengelakkan sumber semula jadi kita habis, kitar semula ini juga dapat mengurangkan pencemaran dan menjimatkan bahan
bahan mentah lah ya, untuk menghasilkan sesuatu barang. Selain kita semula, kita boleh juga mengamalkan guna semula. Okey? Okey. Itu adalah cara-cara kita untuk menyayangi alam sekitar. Baik, tengok yang seterusnya. Okey, apa pentingnya kita menyayangi alam sekitar ini? Lihat ya. Yang pertama. Okey, yang pertama ialah supaya alam sekitar yang bersih dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Maksud di sini supaya anak-anak atau generasi yang akan datang dapat hidup dalam alam sekitar yang bersih. Dan nanti kita saja dapat hidup dalam alam sekitar yang bersih. Tapi generasi akan datang, anak cucu kita hidup dalam pencemaran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, supaya manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan dapat meneruskan kelangsungan hidup. Ini sangat penting ya, kerana kita perlu hidup dalam suasana yang bersih dan nyaman. Okey, kita tak boleh ya hidup, mampukah kamu hidup di tempat sampah contohnya? Tentu tidak kan, dengan bau busuk, dengan kotor, dengan penyakit. Okey? Jadi penting untuk alam sekitar yang bersih ini kita wujudkan supaya kita dapat meneruskan kelangsungan hidup. Maknanya meneruskan hidup kita. Okey, yang ketiga. Dapat menjana ekonomi. Okey, alam sekitar yang bersih, alam sekitar yang nyaman, damai ini dapat menjana ekonomi. Bagaimana? Okey, dengan alam sekitar yang bersih, kita dapat mengeluarkan produk-produk yang baik, produk-produk alam sekitar yang baik yang mampu memberi sumber ekonomi kepada negara kita. Contohnya lah, kalau kita dapat teruskan ada tanaman mengkuang. Okey, tanaman mengkuang yang orang buat tikar mengkuang tu, membuat anyaman-anyaman lain. Okey, buluh, buat apa? Kraft-kraft tangan. Itu semua memberi pendapatan kepada negara. Okey? Selain itu, kita dapat menggalakkan sektor pelancongan. Okey. Ini semua jelas ya. Sektor pelancongan, kalau orang nak melancong sesuatu tempat, tentulah tempat yang nak didatangi itu tempat yang cantik, bersih. Tak ada orang saya rasa yang akan bercuti di tempat yang kotor, tempat yang tercemar. Jadi kalau tempat kita cantik, alam sekitar kita cantik, tentulah ini akan menggalakkan kedatangan pelancong. Baik. Yang seterusnya, mengelakkan bencana alam seperti tanah runtuh, banjir kilat dan pemanasan global daripada berlaku. Baik, apabila alam sekitar kita bersih, bencana-bencana seperti ini dapat dielakkan. Okey? Kalau kita tidak melakukan penebangan hutan, kita tak membuang sampah merata-rata, tentu bencana seperti ini dapat dielakkan. Supaya alam sekitar kita tidak tercemar. Ini dah semestinya lah bagaimana kenapa kita perlu sayang alam sekitar kita supaya dia tidak tercemar. Ia selamat untuk semua yang ada dalam bumi ini. Baik, cuba lihat gambar-gambar yang cikgu tunjukkan ini. Ini adalah gambar alam sekitar yang tercemar dan alam sekitar yang dimusnahkan oleh pembakaran terbuka. Jadi apa perasaan kamu bila melihat situasi seperti ini? Keadaan seperti ini mewujudkan satu keadaan yang tidak selesa. Okey, tentulah kamu berasa takut. Saya sendiri takut kalau tengok pencemaran ini. Tentu kamu juga takut. Apa lagi perasaannya? Sedih. Dan kita juga rasa kecewa terhadap orang yang melakukan pencemaran atau kemusnahan ini.
Okey. Lihat gambar ini pula. Cantik kan? Rasa segar je tengok daun-daun hijau dekat hutan tu. Okey, nampak cahaya matahari memancar. Okey. Okey, banyak bunga-bunga segar. Okey. Suasana yang sangat indah. Ya. Kita melihat matahari terbenam, matahari terbit. Ya. Okey. Bila kita dapat menjaga alam sekitar seperti ini, tentulah perasaan kita sangat gembira, damai dan tenang. Okey. Nampak tak perbezaan dua perasaan ni apabila satu keadaan yang pencemaran, satu keadaan yang menenangkan, yang tidak tercemar, tentulah lebih baik. Okey. Bagaimana ataupun apakah aktiviti ataupun cara yang boleh kamu lakukan sebagai murid, sebagai kanak-kanak boleh membantu menjaga alam sekitar. Ini perkara mudah. Tengok yang pertama, menanam pokok. Menanam pokok atau menanam semula pokok ini adalah satu aktiviti yang boleh kamu lakukan sama ada di rumah, di sekolah atau di mana-mana tempat untuk memastikan alam sekitar kamu terjaga. Okey? Apakah aktiviti lain yang boleh dilakukan untuk menjaga alam sekitar? Kamu boleh amalkan gitar semula. Okey? Kamu boleh buat pengasingan sisa buangan mengikut tong-tong yang telah ditetapkan ataupun kamu guna semula barang-barang yang digitar semula. Seterusnya, kamu boleh juga melakukan gotong royong sama ada di rumah ataupun di sekolah untuk membersihkan kawasan persekitaran. Okey, selain itu, kamu juga amalkan membuang sampah dengan cara yang betul. Okey, buang sampah dalam tong sampah. Buang sampah, asingkan sampah tu. Jangan campur sampah. Okey? Dan yang akhir sekali, kamu perlu menjaga tumbuh-tumbuhan. Okey? Jangan juga amalkan memetik pokok-pokok ataupun bunga-bunga yang boleh menjejaskan landscape di sesuatu tempat. Okey, itu saja pelajaran kita hari ini. Berdasarkan pelajaran yang kita telah pelajari hari ini, cikgu mahu kamu lengkapkan modul yang cikgu berikan pada kamu. Gunakan maklumat yang cikgu terangkan dalam video ini untuk kamu lengkapkan modul tersebut. Baik, terima kasih.